Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita menjadikan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian pada malam bahagia ini insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan masuk ini kepada kitab Da'watut Tamah, yang mana pada minggu yang lepas kita masih membicarakan berkenaan dengan ancaman-ancaman yang mana penulis ini menukilkan berkenaan dengan orang yang memakan riba dengan hilah. Maka sekarang insya-Allah ini kita akan masuk ini pada muka surat 152, dan kita akan kembali ini kepada kitab. Berkata Imam Al-Haddad, kini lihatlah kepada keadaan orang munafik yang hanya menampakkan iman pada lahir sahaja, manakala hatinya mendendam kufur. Bagaimana kelihatan semua urusan yang lahir sama seperti urusan kaum mukminin. Yani di sini beliau membicarakan kepada berkenaan dengan golongan yang dikenali sebagai golongan munafik. Dan seperti mana kita maklum, munafik ini kita ada dua jenis. Pertama sekali adalah munafik dalam akidah, yang mana munafik dalam akidah adalah yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keimanan. Ini kita mengatakan munafik ini di dalam akidah. Dan yang kedua kita ada munafik dalam amal. Yani munafik dalam amal berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi mengatakan idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia menipu. Wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia tidak melaksanakan ini amanah. Wa idza khasama fajara, dan kalau dia berdebat dia menggunakan perkataan-perkataan yang kesat. Maka ini adalah daripada sifat munafik, tapi dia berbeza dengan munafik akidah. Ini kita mengatakan muslim, cuma ada ciri-ciri kemunafikan di dalamnya. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengancam golongan munafikin, yang mana Allah mengatakan innal munafiqina la fid darkil asfali minan nar. Yani golongan munafik ini dia berada pada api neraka yang paling bawah sekali, yang paling panas. Jadi azab ini bagi orang munafik pada hari kiamat merupakan yang paling berat sekali. Tetapi munafik yang dimaksudkan di situ adalah munafik dalam akidah. Munafik ini dalam akidah dan bukan munafik dalam segi amal, sebab kita ada perbezaan. Maka beliau mengatakan kemudian di akhirat nanti dia akan menerima balasan yang buruk dan siksanya akan lebih berat daripada kaum kafir itu sendiri. Jadi di sini seperti mana kita mengatakan beza di antara orang yang tidak beriman dengan orang munafik. Manakah azab ini yang lebih berat? Maka yang lebih berat adalah azab ini yang dikenakan kepada orang munafik, disebabkan kejahatannya dan mudaratnya kepada masyarakat muslim lebih dahsyat daripada orang yang zahirnya memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita faham golongan munafik ini bukan saja wujud pada zaman Nabi SAW, yang mana pada zaman Nabi SAW ada munafik, golongan ini munafik, dan mereka ratusan pada zaman Nabi SAW di Madinah. Bilangan mereka lebih daripada 100. Ramai yang bertaubat kepada Allah, tetapi ramai yang masih berada dalam sifat kemunafikan. Dan selepas wafatnya Nabi SAW, golongan munafik wujud pada zaman Khulafa' Rashidin, dan mereka yang menyebabkan pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab, begitu juga dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Mereka bergabung dengan Khawarij dan dengan golongan-golongan Yahudi dan sebagainya untuk memecah belahkan umat Islam. Jadi kalau kita baca sejarah, dia tidak hanya wujud pada zaman Nabi SAW, bahkan lepas zaman Nabi SAW lebih ramai golongan munafik ini, dan begitu juga dalam zaman tabi'in dan tabi'in, dan lebih-lebih lagi pada zaman sekarang yang hidup di dalamnya. Maka beliau mengatakan semua itu ialah kerana penipuan dan hilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Haddad membicarakan tentang apa yang disebutkan sebagai hilah. Hilah ini kita melakukan sesuatu untuk menyembunyikan diri kita daripada diketahui orang yang kita ini melakukan maksiat. Tapi pada hakikatnya kita melakukan maksiat, cuma kita menzahirkan ketaatan pada zahirnya, supaya kita terlepas daripada celaan manusia. Terlepas daripada celaan manusia. Maka
apabila yakni seseorang itu agamanya ikut yakni kepada agama manusia, maksudnya dia taat kepada Allah kerana manusia, ataupun dia hindar daripada maksiat ini kerana manusia, maka ini adalah perkara yakni yang tidak mendapatkan apa-apa pahala di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ini daripada golongan-golongan ini, insya-Allah, dan Allah sucikan hati kita dengan memberikan kepada kita ikhlas. Orang yang membuat hilah tiada akan selamat daripada dengan hilahnya yang cuba menghalalkan apa yang diharamkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dia akan menerima nasib yang lebih buruk daripada orang-orang terang-terangan membuat haram tanpa hilah. Yakni Al-Imam Al-Haddad dia sedang mengancam orang yakni yang menukar yakni hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan ini apa yang dihalalkan, dan semua adalah bagi maslahat keduniaan mereka. Jadi mereka mendatangkan yakni pendapat-pendapat ini yang syadz, ataupun pendapat-pendapat yang tidak diamalkan sama sekali, ataupun bercanggah dengan agama, tetapi mereka menghiasi pendapat mereka ini dengan ayat Al-Quran ini sebagai misal, ataupun hadis Nabi SAW yang ditakwilkan dengan takwil yang batil. Maka ini juga banyak berlaku dalam zaman yang kita hidup yang ni hari ini. Jadi kalau kita nak membicarakan tentang misal, banyak sekali. Hari ini kita lihat orang menghalalkan minum arak, orang menghalalkan riba, orang mengatakan hijab tidak wajib. Dan kita lihat ini banyak yang ni perkara yang ni yang berlaku. Jadi ini adalah zaman yang ni yang penuh ini dengan ujian. Maka kita perlu yang ni menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada terjebak ini di dalam kekeliruan yang ni yang berlaku. Dan ini semua insya-Allah yang ni dengan kita menimba ilmu. InsyaAllah ilmu yang kita harapkan adalah ilmu yang ni yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ni yang akan membenteng diri kita daripada segala fitnah dan segala yang ni musibah. Maka selepas itu beliau mengatakan, kerana orang ini mudah-mudahan Allah Taala akan memaafkannya dengan memberikan taufik untuk bertaubat. Yang ni maksudnya di sini orang yang ni yang menghalalkan satu yang diharamkan dengan hilah lebih dahsyat daripada orang yang ni yang melakukan perkara yang diharamkan dengan terang-terangan. Yang ini satu perkara yang terang, yang ini haram, dia tahu ini adalah perkara yang diharamkan. Ini lebih kurang yang ini daripada orang ini yang menghalalkan apa yang diharamkan. Yang ini benda yang haram dia mengatakan halal. Ini lebih dahsyat daripada orang ini yang melakukan satu perkara yang terang-terang diharamkan. Sebab ini orang yang menggunakan hilah yang menghalalkan apa yang diharam, bukan saja dia menyesatkan dirinya, tetapi dia menjadi sebab ramai orang yang ini disesatkan dan orang menyangkakan mereka melakukan ketaatan. Jadi Al-Imam Al-Haddad mengatakan orang yang melakukan haram ini dengan terang-terang, mudah-mudahan dia diberikan taubat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia lebih kurang ini daripada orang yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan ini apa yang halal. Adapun orang yang membuat hilah itu, bila agaknya dia akan sedar, akan bertaubat dari kesalahannya, kerana dia menganggap apa yang dibuatnya itu semuanya betul, bukan dosa ataupun haram. Jadi dia tidak melihat kesilapan yang ada pada dirinya, sebab dia mencari hilah supaya dia dapat menghalalkan apa yang diharamkan. Daripada perkara yang berlaku kadang-kadang, apa yang kita lihat, banyak perkara yang diharamkan semua dihalalkan dan disebutkan ini adalah bab darurat. Sebagai misal berkenaan dengan darurat, kadang-kadang kita lihat istilah ini darurat ini digunakan secara longgar. Apa saja yang seseorang itu mahu melakukan, dia mendapati Islam mengharamkan ini misalan, maka dia lantas ini menghalalkan. Kita menanyakan kenapa ini halal, dia mengatakan apa nak buat, ini adalah daripada bab ini darurat. Jadi ini adalah perkara yang juga kita harus berjaga-jaga, sebab tak semua perkara yang ni kita boleh terus mengatakan ia darurat. Darurat ada dia punya syarat-syaratnya. Daripada perkara yang kita boleh menganggap darurat kalau sekiranya ia membabitkan kehidupan ataupun kematian. Misalan satu orang ini kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia akan mati misalan. Maka ini boleh kita mengatakan ini bab darurat. Ataupun satu musibah yang besar yang ini akan terkena kepadanya kalau sekiranya dia tidak melakukan ini misalan. Maka ini boleh kita mengatakan ini bab ini darurat. Tetapi kalau sekiranya setakat satu orang itu dia nak kesenangan dan kemudahan, kita tidak boleh menggunakan istilah
kita tidak boleh menggunakan yang ni istilah ni darurat. Kalau tak, yang ni semua yang ni benda kita boleh mengatakan, semua benda yang ni kita boleh mengatakan dengan yang ni darurat. Dan darurat juga yang ni dikadarkan dengan takdirnya. Bukan maksudnya darurat terus kita boleh melakukan segala-galanya. Yang ni ada dia punya had yang ni bagi tiap-tiap darurat yang ni yang ada. Adapun orang yang membuat hela itu, bila agaknya dia akan sedar untuk bertaubat dari kesalahannya kerana dia menganggap apa yang dibuatnya itu semua betul, bukan dosa ataupun haram. Dan inilah tipu hela syaitan yang paling besar sekali kepada manusia untuk menjerumuskannya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan mengelirukannya bahawa apa yang dibuatnya itu sebenarnya dari ketaatan atau perkara yang memang dibolehkan, maka hendaklah manusia berhati-hati daripada melakukan serupa itu. Maka ini semua yang ini berlaku apabila yang ini ada kejahilan. Apabila yang ini berlaku kejahilan ataupun yang ini ada yang ini manusia-manusia yang sengaja menyesatkan, maka umat Islam mungkin yang ini terpedaya yang ini dengan perkara yang ini tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, insya-Allah. Ingatlah jangan sampai terpedaya dengan pujukan syaitan, kerana siapa yang menjadikan syaitan itu tempat bergantung selain daripada Allah, nescaya dia akan menanggung kerugian yang nyata. Syaitan sentiasa akan menjanjikan kepadanya dan memberikannya banyak harapan. Yang ini seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang ini wahai orang yang beriman, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Ini apa maksud ini jejak langkah syaitan? Maka ulama tafsir mereka mengatakan jejak langkah syaitan ini adalah dengan melakukan maksiat. Dengan melakukan maksiat. Sebab hadis Nabi SAW mengatakan al-ma'asi baridatul kufri. Al-ma'asi baridatul kufri. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya maksiat itu membawa kepada kekufuran. Maksiat itu yang ini membawa ini kepada kekufuran. Ini maksudnya syaitan kalau dia tahu dia tak boleh buat kita murtad misalan, apa dia buat? Dia suruh kita buat maksiat. Ya, dia was-was ini kepada hati kita supaya melakukan maksiat. Sebab dia faham dengan melakukan maksiat boleh membawa kepada kekufuran. Maksiat boleh membawa kepada kekufuran. Bagaimana maksiat membawa kepada kekufuran? Sebabnya adalah maksiat ini dia melemahkan iman. Maka lebih banyak maksiat manusia melakukan, lebih lemah imannya. Lemah imannya dan iman ini boleh malap. Iman ini ibarat ini seperti apa? Seperti api. Yakni dia boleh nyala dan dia boleh malap. Maka syaitan ini dia nak memalapkan ini iman kita. Ini yang dia mahu. Jadi dia tahu kita tidak akan murtad misalnya, ataupun kita tidak akan beriman dengan agama lain dan sebagainya. Jadi dia menghasut kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sebab dia mengetahui kalau iman itu lemah, maka manusia dalam bahaya dan ada kemungkinan dia mati dalam su'ul khatimah. Itu yang dia mahu. Dia mahu daripada kita. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kalau dia lihat satu orang ini masya-Allah susah nak buat maksiat, banyak melakukan ketaatan, apa dia strategi dia? Strateginya adalah supaya kurangkan melakukan ketaatan. Kalau dahulu misalnya dia melakukan solat witir, syaitan misalnya ini saya memberikan misal ya. Syaitan mengatakan kepadanya, engkau ni dah penat, solat isyak, tak apalah, nanti lain kali boleh buat misalan. Jadi dulu dia melakukan solat witir, pelan dia hilangkan solat witir. Dia tak buat solat witir, dia buat solat ba'diyah. Lepas tu syaitan akan was-was kepadanya. Syaitan mengatakan, engkau ni balik rumah penat gini, buat yang wajib ini sudah. Nampak tak? Syaitan ini suruh dia melakukan kewajiban ni. Syaitan ni. Dia mengatakan buat yang wajib saja, buat apa yang ni buat yang sunnah ni, kau pemenatkan diri kau. Allah ini maha mengetahui. InsyaAllah Allah akan berikan kau pahala, walaupun kau tak solat pun dapat pahala. Yang penting niat kena betul. Misalnya. Jadi dia pun tinggal yang ni ba'diyatul isya. Jadi syaitan yang ni dah berjaya. Orang ini mungkin menyangkakan tak apalah, selagi mana aku lakukan solat 5 waktu, dah alhamdulillah. Jadi kalau dia tinggalkan yang sunnah, sekarang syaitan akan pergi yang wajib pula. Syaitan akan mengatakan pelan-pelan, yang ini mengatakan kepada dia, tinggallah solat subuh, tak apa, sekali-sekali. Ataupun yang ini solat isyak, tak apalah, ini kau solat yang ini 3 kali pun boleh. Misalan.
lama-kelamaan yang ni dia tinggalkan salat. Jadi syaitan strateginya begitu. Kalau dia lihat satu orang melakukan ketaatan, dia akan was-was supaya kita dapat meninggalkan sedikit-sedikit ketaatan. Jadi kalau dia mendapati seorang itu melakukan maksiat pula, dia akan lagi suruh dia buat maksiat. Dia mengatakan, buat apa kau salat 5 waktu? Apa gunanya? Kau ni buat maksiat banyak. Mata tak jaga, misalan yang ni, suka maki hamun. Misalan, satu orang yang ni misalan dalam keadaan seperti ini, dia pun tak terlepas daripada was-was syaitan. Syaitan akan mengatakan, kau solat buat apa? Nampak tak? Daripada psikologi dia. Engkau bikin maksiat, engkau buat ini, engkau ini. Apa guna yang ini kau solat? Jadi manusia pun mengatakan, betul juga nak jahat sekali. Jadi dia pun tinggalkan solat. Dia syaitan yang berjaya. Dia mengatakan, aku telah berjaya. Ya, dia mengatakan, apa yang kau telah berjaya? Aku telah berjaya menjauhkan dia daripada Allah. Dulu dia solat, sekarang dah tak solat. Nampak tak? Isra ulama kita mengatakan, walau macam mana sekalipun seseorang itu terjebak dalam maksiat, maka dia kena faham perkara ini. Walaupun yang ini dia terjebak dalam maksiat, jangan dia kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hatta ulama kita mengatakan kita dulu kita melakukan satu sunnah walaupun yang kecil misalan, jangan kita mengintingkan sebab ini adalah daripada kerja syaitan. Yani kita hatta sunnah siwak sebagai misal. Dulu dia menggunakan siwak, sekarang dia dah tak menggunakan siwak. Mungkin pada zahirnya ini perkara yang remeh. Mungkin ada orang mengatakan ini baru siwak, tak ada masalah. Nampak tak? Kita tak tahu ini mungkin was-was syaitan. Jadi syaitan mengatakan siwak ini tak apa sudahlah. Yang ni benda-benda remeh-temeh. Yang ni buat apa yang ni nak? Buat apa yang ni nak besar-besarkan. Nampak tak? Tetapi kalau orang yang faham was-was syaitan dan faham yang ni tentang musuh yang ni syaitan ini, dia akan berwaspada. Kalau sekiranya dulu dia menggunakan siwak, sekarang dia tak menggunakan siwak, maka dia akan berjaga-jaga dan dia memaksa dirinya untuk melakukannya. Sebab dia tahu dia sudah terjebak dalam khutuwati syaitan. Nampak? Walaupun ini meninggalkan ini satu sunnah. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, la tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi cuba bayangkan 24 jam ini dia tengah fikir macam mana nak sesatkan kita. Cuba bayangkan, tiap-tiap daripada kita ada syaitan. Ini Nabi SAW mengatakan sedemikian. Betul ke tidak? Tiap-tiap daripada kita ada qarin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qala qarinuhu. Yang pada hari kiamat, syaitan qarin kita akan mengatakan. Dia mengatakan, ya Allah, aku tak menyesatkan dia, tapi dia yang pemilih kesesatan. Nampak tak syaitan pada hari kiamat? Manusia akan mengatakan apa? Ya Allah, ini syaitan ini yang telah sesatkan aku, ya Allah. Nampak tak? Syaitan mengatakan, ya Allah. Dia mengatakan, innama da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ajak, aku hanya dakwah saja. Tapi engkau yang mengikuti. Jadi manusia hatta hari kiamat salahkan syaitan salahkan dia balik. Nampak tak? Syaitan pun mengatakan, aku pun tak boleh tolong kau, engkau pun tak boleh tolong aku. Dua-dua yang ni kena azab. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita di dunia dan selamatkan kita insya-Allah yang ni di akhirat. Jadi penulis mengatakan syaitan sentiasa akan menjanjikan kepadanya dan memberikannya banyak harapan. Ini Allah mengatakan dalam surah Isra, wa yumannikum. Yumanni, yani syaitan ini dia kasih kita harapan. Tak apa, engkau nanti dah pencen, baru boleh taubat insya-Allah, belajar agama, boleh solat. Sekarang ini masih muda misalan. Dia kasih harapan. Syaitan mengatakan, yani tak apa, yani tinggalkan solat rawatib. Ini semua sunnah saja, ini tak wajib. Buat apa kau nak menyusahkan kau punya diri? Nampak tak? Syaitan nasihat kita tiap-tiap kali dia. Tiap-tiap kali. Jadi subhanallah ya. Dan sesungguhnya apa yang dijadikan syaitan itu semuanya tipu daya belaka. Sebab dia mengetahui akhirnya siapa yang rugi, kita juga yang rugi. Jadi insya-Allah ya.